kepada saya untuk menimbulkan beberapa pertanyaan kepada Yang Berhormat Menteri, dan saya ucapkan syabas dan tahniah kepada Menteri sebab ambil inisiatif daripada kerajaan untuk memberikan penerangan kepada ahli-ahli Yang Berhormat dalam Dewan ini, walaupun bukan ada usul-usul daripada mana-mana anggota. Cuma beberapa persoalan yang saya rasa penting untuk dikemukakan dan diberikan penjelasan selanjutnya oleh Yang Berhormat Menteri. Yang pertama adalah apabila kerajaan mempunyai inisiatif ataupun mengeluarkan satu arahan membenarkan dua kilang tersebut memproses ataupun mengeluarkan gula mentah jenis yang mahal yang harganya terapung di pasaran. Apakah ia akan wujud satu komplot di antara kilang, pemborong dan peruncit dalam rangkaian supaya mewujudkan satu situasi di mana gula yang dikawal harga dia, gula biasa, gula rakyat, sentiasa seolah-olah tak cukup stok dan menyebabkan golongan rakyat yang tertentu terpaksa beli gula dengan harga yang mahal ni. Apakah ia akan wujud? Jadi saya mohon supaya KPDN memaklumkan cara pemantauan, mekanisme pemantauan. Mungkin tak boleh guna cara yang sebelum ni sebab sekarang ni ada persaingan antara dua jenis gula. Kalau dulu satu aja, kita cek ada tak bekalan, ada tak dia naikkan harga. Ianya sesuatu yang straightforward, secara langsung. Sekarang ni sudah ada persaingan. Jadi saya mohon penjelasan daripada Yang Berhormat Menteri. Dan yang kedua, yang saya nampak daripada apa data yang diberikan oleh Yang Berhormat Menteri, kenapa kilang CSR pada bulan lepas hanya mengeluarkan 16,546 metrik tan gula sahaja. Padahal dikatakan bahawa kilang ini sekurang-kurangnya perlu mengeluarkan 18,000 metrik tan. Jadi apa penjelasan daripada pihak kerajaan kenapa boleh benarkan kekurangan ini berlaku? Walaupun jumlah keseluruhannya kalau dicampurkan dengan kedua-dua kilang MSM dan CSR jumlahnya lebih daripada 42,000 metrik tan. Saya nampak bulan Mei jumlah dia 44 metrik tan. Soalan ketiga berkenaan dengan apa yang terjadi ketika semasa dan sebelum dan semasa Hari Raya Aidilfitri, terutama di beberapa negeri kekurangan gula. Saya nak tanya Yang Berhormat Menteri, saya percaya keadaan yang berlaku ketika itu lebih kepada masalah pada pengedaran, rangkaian pengedaran daripada masalah pembekalan. Sebab ketika itu saya rasa Yang Berhormat Menteri dan juga kementerian telah berjaya menyelesaikan ataupun memastikan bekalan sampai ke destinasi yang dikatakan tak cukup bekalan tersebut dalam masa yang cukup singkat, dalam masa 2-3 hari saja. Apakah ia berpunca daripada pengedaran bukan bekalan? Dan sekiranya benar, jadi macam mana cara kita untuk menambah baik supaya masalah yang sama tidak berulang? Dan soalan terakhir, Datuk Yang di-Pertua, adalah berkenaan dengan Ops Manis 2.0. Hari itu Ops Manis, lepas tu Ops Manis 2.0 yang akan berakhir pada hujung bulan ni. Ada tak? Saya mohon cadangkan supaya Ops Manis ni dilanjutkan. Sebab sekarang ni kita ada dua jenis gula di pasaran. Satu gula rakyat, satu yang mahal. Jadi saya rasa ada keperluan Ops Manis ni diteruskan untuk jangka masa tertentu supaya isu gula yang menjadi antara bahan mentah utama dalam menyediakan makanan tidak menghadapi sebarang masalah bekalan dan juga pengagihan di seluruh pelosok negara untuk rakyat Malaysia. Sekian saja. Terima kasih Tuan Yang di-Pertua. Terima kasih Yang Berhormat Rasa. Saya jemput Yang Berhormat Hulu Terengganu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Tuan Ketua. Terima kasih YB Menteri yang beri penjelasan berkaitan dengan masalah gula yang dialami oleh negara sejak akhir-akhir ini yang menimbulkan keresahan. Untuk makluman Dewan Yang Mulia, sebenarnya isu berkaitan gula ini bukan gula saja yang menjadi masalah kepada negara kita. Isu telur, isu ayam, isu barang yang semakin meningkat harganya. Walaupun beberapa kali-kali telah dinafikan oleh pihak menteri, pihak kementerian bahawa tidak ada barang yang naik. Tapi rata-rata rakyat di luar sana gelisah tentang harga barang. Kemarin saya dah maklumkan bahawa hari ini telur yang dulunya satu tray RM13, hari ini dah meningkat menjadi RM16. Dan ini menimbulkan keresahan kepada pembuat-buat kuih
yang tak mampu lagi untuk buat kuih kerana harganya meningkat. Walaupun ada telur yang harganya RM13 tapi gradenya di bawah daripada grade C. Itu perkara yang patutnya diberi perhatian juga oleh pihak kementerian. Yang hormat Tuan Dipertua, gula bertapis yang dikawal harganya RM2.85. Ya Menteri. Kemudian diminta oleh syarikat-syarikat untuk nak menaikkan RM1 menjadi RM3.85. Dan saya yakin Menteri atau kerajaan tak akan membenarkan keadaan tersebut. Manakala gula yang putih bertapis jernih, premium, harganya RM4.60. Bezanya yang besar antara RM2.85 dengan RM4.60 adalah suatu perbezaan yang besar. Persoalan saya setuju dengan apa yang dikatakan oleh Rasah tadi. Rasah ni adalah pengurusi jawatan kuasa pilihan khas kos sara hidup. Yang hari ini dijangka akan mengadakan mesyuarat tapi oleh kerana Menteri nak bentang, mungkin dibatalkan mesyuarat tersebut. Jadi persoalannya ialah kita bimbang kerana rungutan rakyat bahawa bila kilang ada harga mahal dan ada harga murah, sebagai seorang peniaga semestinya mereka akan cenderung untuk menjual barang yang lebih mahal. Kerana itu menguntungkan. Yang kita harap pihak kementerian akan memantau perkara ini agar bekalan untuk mereka yang miskin ini atau mereka yang B40 ini akan terus berada dalam market di samping gula yang harga RM4.60. Kerana kecenderungan peniaga ataupun orang yang berurusan perniagaan ini, mereka akan cenderung untuk jual yang mahal. Kerana itu akan menguntungkan. Keduanya Kementerian membezakan jenis gula yang dikawal dan tidak dikawal dengan menggunakan terma gula putih bertapis jernih dan gula premium bagi yang tidak dikawal. Adakah perbezaan kualiti ataupun penambahan nutrien dalam gula yang dikawal ini? Ini persoalan yang kedua. Yang ketiga, persoalan yang ingin dibakirkan oleh Hulu Terengganu, adakah pengeluaran gula bertapis premium yang tidak dikawal harga ini adalah satu langkah permulaan pihak kerajaan untuk menghentikan kawalan harga gula dalam negara kita? Itu 3 soalan. Mungkin minta penjelasan daripada pihak kementerian. Terima kasih, Tuan. Terima kasih Yang Berhormat Hulu Terengganu. Sekarang saya jemput Yang Berhormat Shah Alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Terima kasih Yang Berhormat Puan Yang Dipertua. Shah Alam mengambil maklum dengan penjelasan dari Yang Berhormat Menteri KPDN tentang rasional kebenaran untuk membenarkan gula bertapis jernih ataupun gula premium ini yang tidak dikawal harganya. Namun saya melahirkan rasa kebimbangan. Orang ramai yang mengatakan bahawa ini bukannya satu pilihan kepada pilihan yang dikemukakan oleh KPDN. Tidak ada pilihan sebenarnya. Kalau gula, stok gula tidak ada, stok gula kehabisan, maka rakyat tidak ada punya pilihan, melainkan terpaksa membeli gula dengan harga yang premium. Harga premium RM2.85 bagi gula rakyat, RM4.60 bagi gula premium. Saya rasa ini gula kayangan lah kalau kita nak katakan. Ya? Gula kayangan. Kalau betul kerajaan memastikan bekalan gula ini cukup dengan kadar 46,000 metrik tan sebulan, kenapa perlu diwujudkan alternatif pilihan bagi gula jernih ini yang bukan merupakan pilihan pun kepada rakyat? Ya? Dan apakah kerajaan bercadang untuk mengemukakan ataupun memberikan laluan juga kepada pengeluar-pengeluar gula ini, sebagaimana kerajaan memberikan subsidi yang sama kepada pengeluar-pengeluar ataupun pembekal ayam, telur, tepung, beras dan sebagainya yang memang merupakan keperluan asas bagi rakyat negara kita ini. Walaupun kita tahu gula ini bukanlah merupakan
nutrisi yang baik apabila digunakan secara berlebihan, tetapi ianya tetap merupakan keperluan bagi sumber tenaga kepada tubuh badan kita. Ya. Dan yang ketiganya ataupun keduanya ialah adakah kerajaan sebagai langkah untuk mengawal kebergantungan kepada gula ini akan mewujudkan suatu indeks penggunaan gula per kapita, ya, sebagai langkah untuk memastikan bahawa rakyat negara kita ini menggunakan ataupun memerlukan gula ini mengikut kadar yang sewajarnya tanpa menjejaskan kesihatan negara kita ini, kerana sekarang ini 1/5 daripada rakyat dalam negara kita ini adalah merupakan pengidap penyakit diabetes, dan diabetes ini juga semakin meningkat di kalangan kanak-kanak. Selalu harus ada usaha yang bersepadu. Di samping kita pastikan gula ini bekalannya cukup, kita juga harus pastikan bahawa ada langkah-langkah yang tuntas daripada kerajaan untuk pastikan bahawa kita juga menjaga kesihatan bagi rakyat negara kita ini. Dan yang ketiganya, yang last sekali, ialah adakah kerajaan berhasrat untuk membuka lebih ramai peluang kepada pemain industri gula ini supaya wujudnya persaingan yang sihat untuk nak pastikan bahawa bekalan gula ini dapat dibekalkan dengan cukup dan harganya dapat menjadi lebih kompetitif untuk keperluan rakyat negara kita.